So, Edlin Sen. Nasib baik sebut betul. Macam Roger. I ada darah Melayu tu memang ada Melayu Brunei. Single and Single ada apa? sebab I nak dia happy the same time. I nak happy. I graduate, newspaper semua keluar kan. Dia tak cakap dengan I sampai my lecturer pun sometimes lukis my mata dengan bulu mata. It's too black magic kan. So orang akan pakai macam satu tudung. Tapi nak dia tu je lah. Life is short, just be happy. Tak ada makeup artist panggil I sexy keras je. Sexy is a symbolic of well, not you sexy but class. Ini dia tadi dah pandang Edlin macam ni pun seksi. Ciri-ciri. Yang penting boleh manjakan I. Biasa kau bagiku. Hari ni rabbit saya putus. Rabbit. Hai, Assalamualaikum everyone. Hari ni hari apa? Hari Khamis lah. Sampai lupa hari tu. Nampak saya lah tu kan. Bersama dengan saya Mami Beka, Rebecca Nurhalislam binti Ahmad di dalam GVV Lifestyle. When Mami Beka Talk. Hari ni kita ada tetamu istimewa sebelah saya. Sangat cantik, sangat orang kata. Apa? Sampai orang ingat dia orang Melayu tau. Sebaliknya dia bukan orang Melayu. Dia mix. So sekarang orang tak cakap sekarang orang tak ingat Melayu. Dia kata, you dari negara mana? Itu lain-lain lah. Negara lain lah. Dekat Malaysia orang ingat I Melayu lah. So Edlin Sen. Betul? Ya, betul. Nasib baik sebut betul. Nasib baik sebut betul kan? Edlin, okey, ramai sangat-sangat ingat Edlin ni orang Melayu, beragama Islam. Okey, boleh tak mungkin Edlin ceritalah sikit story more sedikit. Sebenarnya orang sebenarnya apa, agama apa, dilahirkan di mana, latar belakang ibu bapa, adik-beradik. Cerita sikit, ramai peminat dia Edlin. Okey, sebenarnya ini first time lah I rasa kalau tayang dekat YouTube, first time lah orang akan tahu I punya family ni dia rojak. Dia very rojak because my dad dia mix ada darah Pakistan, Melayu Brunei and China, dari Chinese lah, dari China. So my mom dia Meli mah. Terus macam Cina. Okay, pula juga. I agree. Lepas tu my mom dia mix dusun, Sabah, and then Chinese juga. So memang rojak. So muka I pun sana sini. Kalau I pergi patut muka macam Roger. No wonder muka macam itulah rojak dalam muka. So nak cakap I ada darah Melayu tu memang ada Melayu Brunei. So that's why maybe. And also I pun bukannya fair kan. I macam gelap-gelap sama nampak. Rojak benar-benar tu. So beragama macam Chinese. Actually agama Christian. So but part of my family diorang Buddhist. So sebab saya Mami tanya sebab ramai orang ingat Edlin ni orang Melayu tau. So biasalah kan orang dapat ini, why so sexy Edlin. Career I orang Melayu. Yalah sebab I berlakon drama Melayu kan. So of course diorang akan jadi confused. Dan lagi satu, Edlin punya cakap Melayu pun sangat bagus. Sekarang lah. Dulu tak adalah bagus sangat. Dulu kita macam pelat juga. So true lah. Ada pelat juga. But I try my best to do the best for my work. Of course kan, kalau berlakon I kena jaga pelat tu, but alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Edlin ni sebenarnya sering dianggap sebagai Melayu Muslim orang ingat. So adakah Edlin rasa selesa? I'm okay sebab I pun kerja dengan orang semua most of the time in Malaysia Malaysian Malay. So why not? I okay je. Dari satu buku Edlin pun nampak macam ke Melayu-Melayu. Dekat sini ramai peminat Edlin tau. Dia kata orang iakan je tu. Edlin, sajalah nak tanyakan, sepanjang hidup sehingga ke hari ini, apakah perkara-perkara betul sepanjang hidup hari sehingga ke hari ini, apakah perkara-perkara yang Edlin rasa Edlin tidak suka dalam hidup? Maknanya sesuatu yang berlaku dari benci ni, tak suka lah. Benci
Ada, tapi I semakin tua tu semakin tua tu kita nampak macam 17 years old. Oh memanglah, tapi I age tua tapi I mean once we grow up kan, experience by experience, I benci tu dah tak ada dalam kehari-harian tu lah. I just cakap tak apa, maybe this semakin matang ya. I cakap tak apa, kita bersyukur apa ada. Kalau dia tak suka kita teruskan hidup. Kalau orang suka kita pun embrace it ya, alhamdulillah. Dan yang paling penting, jangan ada benci dalam kehidupan. Jangan ada benci. Sebab kalau benci ni, kita rasa kita sendiri tak akan puas hati tau. Kita tengok pun kita negatif. So jangan ada benci, because once you start the benci, negative thinking you akan start. Bila you start taklah buat apa, biarlah dia bukan faham pun. Kita kena faham dia punya situasi juga orang tu. Sebab tak boleh je kita jangan kena tengok ada benci, ada cinta. Itulah itu. What I mean here to be specific is, we never know what people experience. So apa-apa yang dia kata dia benci kita ke apa ke, kita biar. Sebab kita tak tahu dia dari mana. I mean mula dari mana dia benci kita. Kita cakap tak apa, nanti dia akan suka kita. Comel Adeline. Okey, apa pula perkara yang paling Adeline suka kalau berlaku dalam kehidupan Adeline? Paling yang suka for now I suka travel. You suka travel? I mean paling I suka sebab I dapat travel lah. Macam mana yang I impikan selama ni. Dari kecil bila I cakap dekat depan cermin, I want to travel around the world. So now itulah hari-harian yang I suka lah. Macam bila I bangun, mana I nak travel lah. Terus macam tu. Seronok kerja Adeline sebab dia banyak orang ambil sebagai duta lah, ambassador tak adalah lah, duta, macam-macam lah yang orang ambil. Tapi kita connect lah. Macam-macam kita connect with worldwide. Negara mana? Korea. See? The last one is Korea lah. Before Korea? Walaupun miss flight. Miss flight ni selalu bang lambat ni. Bukan, sebab traffic dekat Korea I tak sure, and then dia punya train a bit confusing for me. Bukan I saja cakap, orang Korea sendiri cakap confusing ya. So tertinggal flight? Tapi tak apa, experience. Macam I cakap, no benci. Yang penting kita dapat pengalaman. Jangan buat lagi lah. Sebaik ada duit time tu. Kalau tak ada duit, kalau tak ada duit, terpaksa Datin mereka pinjam kita. Call, alamak, dapat call daripada Korea lagi. Nanti you pun Okay, Adeline, pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ceritakan sikit apakah kerja-kerja yang Adeline buat daripada zaman habis belajar. Mungkin Adeline belajar daripada education, I mean your education sampai mana. Okay, I memang sangat sporty. I suka co-curriculum. I mean whatever sport, I akan masuk hockey and whatsoever. And dari kecil lagi, my father, dia selalu cakap no, because dia takut I cedera. Because ada kan yang form dulu-dulu kita sekolah, ibu bapa kena sign, kalau jadi apa-apa tanggungjawab ni. Dia tak nak sign, dia panggil cikgu tu datang rumah sign depan dia. Baru I boleh pergi. Kalau tak boleh pergi. So I like my parenthood macam ni, because diorang tak control, tetapi diorang nak make sure that you are safe. So diorang panggil guarantor to make it right, to make it. Guarantor, the teacher ya. Then I boleh pergi, then I say thank God lah I boleh pergi, cikgu nasib you datang. Then I have to explain my cikgu juga, my father is a bit strict, but I really want to go this, especially for my netball match. I memang akan pergi keluar dari, tak jauh pun, macam pergi Kudat, Kota Marudu macam tu. Tapi jauh lah juga kan. I mean tak jauh lah, tak adalah sampai flight kan. Itu di Sabah lah. Sabah, tapi jauh lah perjalanan tu. So my father said, if you want to go, you have to bring your teacher. So I bring my teacher, dorang sign depan dia, and then I said thank you. And siapa yang teacher tu yang pernah datang rumah sign tu, thank you so much. Kalau tak boleh experience the things, but I like it because it's a challenge for me to dapat apa yang I nak, in the same time make him happy. Itu yang paling penting ya. Memang tegas Ya, tegas. Very. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik 7. Satu ibu, satu bapa. 7 orang. I paling bongsu. Oh, manja. Tapi kita tak boleh show lah kan. Dia tak boleh show.
Ya memang I manja. Oh. I tidur dengan my parents sampai umur 15 years old. Ya. I kena pok-pok punggung macam ni baru tidur. Baru Betul. tidur? Ya. Macam anak I sekarang lah, kena pop-pop. Tapi I 15 years old. Anak I sampai 12 tahun. Yeah, and then I ada bantal busuk, and then bila I kan aktif co-curriculum, so ada camping, and I Ranger Putri Diraja. Always camping outside, and then I mesti bawa bantal busuk and sarung my mom. Sebab I tak boleh. Bantal busuk tu ada? Until now tak adalah, kita kena macam I cakap kan, matang. Kita kena change the vibe in the same time to Itu ada make it. kenangan Ada ya, tapi my mom selalu ambil bantal busuk, so jangan biasakan, sebab nanti you have to go everywhere in the world, nanti you tak biasakan. So I talk to myself, okay, tak nak bawa. Kita kena kuat lah macam tu. Tapi memang susah tidur lah. Tapi of course until now bantal busuk tu ada yang macam ni, tahu tak, yang kita korek-korek macam ni. Kapuk kan? Apa? Bukan. Apa tu kalau dalam bantal apa, kekabu? Kekabu. Kapuk pun boleh. Kapuk boleh lah. Macam ni. Okay, dalam ni ada kekabu. I kena ada. Tapi Edlin cakap ada kapuk. I tak tahu apa dah. Yang penting I boleh tidur sampai tidur I korek-korek macam ni. Mampus. Kapuk boleh lah. Yang penting I tidur Okay. Edlin, education. Education, I ada bachelor in accountancy, UiTM. Bukan sembarang you all. UiTM Arau satu semester, and then the rest UiTM Shah Alam. Itu lagi lah. Tu big boss kita yang baru sampai tu, Edlin. Oh, hi big boss. So I tak habiskan yang tadi you cakap apa challenge for my life tadi kan, yang dari tu my father, and then bila university, because I really want to into this entertainment punya industry. So why? Because I really love to sing at that time lah. So I selalu masa kecil-kecil dulu 5-6 tahun I selalu on cermin, depan cermin. Hey, you all semua nak dengar suara Edlin lah. Dengar dekat YouTube. Edlin belajar sikit je. Sikit je Edlin, sikit je. Okay, I ada lagu OST. Alright. Yang tak pernah I perform pun actually. Tapi OST lah. Kau Bagiku tajuk dia. Alright, okay. sikit. Comel. Yang senang hanya di GBB je ada tau. Okay, sikit lah. Alright. Kau bagiku selamanya, senantiasa kau bagiku, nadiku. I remix dah Kau Bagiku dengan Nadiku. Actually lirik dia bukan tu. I remix Nadiku dengan, I terconfuse Nadiku dengan Kau Bagiku sebab ada lagu dua OST. Tapi boleh lah kan, cing-cing dengan suara. Lirik tu tak penting. Terus. Okay. University I ada bila I nak sesuatu I mesti nak tunaikan, walaupun big challenge for me. So dari Arau I ambil bus 7 jam ataupun the train. Berapa jam train tu I lupa. Lepas tu pergi ke KL just to do my part time job modelling masa tu. And then after that I boleh cakap yang is batu loncatan lah for me. I do for 4 months hanya weekend, and then I terus ke bidang lakonan. Bukan nyanyian lah, walaupun I suka nyanyi, tapi kita rezeki di situ, so I ambil dulu, take it as a first step to be in this industry. Edlin, ada orang tanya, Edlin dah kahwin ke? Cakap belum. Janganlah balik-balik. Janganlah balik-balik tanya soalan tu. Malas tak jawab. Single and available? Yes, single and Single and available or single not available? boleh lah, available. Maksud available tu belum kahwin. Dia kena tahu secara amnya lah. Secara spesifik tu Single yang belum kahwin, available tu dah berpunya. tak, maksudnya available tu dia masih boleh. Ya, sebab belum kahwin. General kan? Tapi ada the restriction lah. Oh, ada restriction. Edlin, apakah momen-momen happy yang Edlin ingat sampai ke hari ini di zaman belajar dulu? Okay, itu
ini one of the best question. So I masa sebab you belum tanya lagi kan, so I cakap dulu lah. Masa I dalam bidang industri ni, my dad tak berapa restu lah I buat. So kami tak bercakap selama 2 years. So the happy moment, I nak nangis pula. Alah, GBB ni memang akan ada kesukaan, kenangisan. Ay, betul nangis. Tak lah, I mean because my graph for to make myself in the industry ni, my dad is the one of the reason. Sebab I nak dia happy at the same time, I nak happy. So to make sure dia happy, to make sure I happy, I nak dia happy. So I told my dad, dia tak cakap dengan I because dia thought I lupa I punya study because I bachelor in accountancy kan. Dia kata I ni certificate. dia kata if you want, you jangan kerja. Dia tak suka kerja and then sambil belajar, focus on your study. But I said, Pak, I can do it, but I make sure that I prove you that I can do in the same time both. Yeah. So masa I graduate, newspaper semua keluar kan. Dia tak cakap dengan I text berapa banyak kali pun dia tak akan jawab. So 2 years. 2 years. So masa I graduate tu, dekat Paris, I just landed. Dia call I. So I cakap, oh my god, ni masih pasal I punya graduation because ngam-ngam is May 11. I cannot forget the date. They call, dia kata, oh, first, no hello. Oh, you dah graduate, tu je nak tahu education. I said yes. I told you I takkan lupa my graduation. I mean, I takkan lupa my study. Yeah. So dia kata, oh okay, then very good. Dia kata, so bila you nak balik? Oh my god, that moment I was like, thank God, I really prove him that I can do this. Yeah. So ini memang moment paling happy dan paling epic lah for my life. Yeah. Yeah. Why my dad? Only because my mom passed away when I was 17, so I ada only him. So I need to make sure that he happy. Yes. Until now, dulu I think dulu adalah some of my friend bagi tahu I kalau my movie macam dia suka pergi kedai kopi kan. So adalah movie I or drama I. So orang kata macam, uncle, itu Adeline tu, siapa tu? Dia sampai tahap macam tu tau. Tapi sekarang, oh my daughter punya movie keluar, nanti korang tengok. So I'm very happy, you know. Yeah. So it's not easy for me, but once they're happy, I'm happy. Itu je anak-anak the blessing. Yeah. Adakah itu orang kata yang Adeline rasa pencapaian tertinggi secara pribadi? Yes. Of course, my dad. Yeah, this is the best thing ever because dia dah bagi tahu I that you can prove to your parents, to your father. But it's not easy also for my study. I have to take semester break 1.5 year and then go back there and then ambil exam and then go with my makeup and then sampai my lecturer pun sometimes lukis my mata dengan bulu mata. It's too many things happening, but I'm very grateful that I graduate all the things. And then some of my lecturer pun text I, oh, you dah graduate? Yeah, of course. I said, what I do, I need to finish it. I need to complete. Yeah, because it's not easy. Even my lecturer. Most parents dia akan pentingkan pelajaran. Yeah. Education is very important. Yeah. My dad is very typical, and I like it. The way dia grown up. I mean, for us, cara dia membesarkan kami, and I really like it sebab kalau tak, I tak sampai tahap ni. Yeah. And I don't have the education. Maybe I terfikir, tak apalah, I berlakon je. But actually, it's not only my dad, it's also your personal. I mean, you sendiri, you akan fikir, mana satu yang penting, mana satu yang actually the best for you. So, I think this is the best for me. I need my education background as well as to make my parents happy. Yeah. My dad like proud and happy. Yeah. So pada pandangan Adeline kan, apakah titik kebangkitan Adeline? Kebangkitan Adeline untuk berjaya sampai ke tahap ni. Now I think you should proud of yourself kan, sebab you dah berjaya yang Adeline membuktikan dekat parents, especially your father, yang you habis education ke tahap bachelor, lepas tu dengan orang kata kalau boleh dia nak
lagi PhD. doktor. Oh, kalau boleh. Tapi saya cakap maybe not now because doktor ni boleh ambil bila-bila masa sebenarnya as long as you ready body and mind, meaning yeah, because study, right, yeah, you have to Pak, nanti tak kahwin Pak. well, it's not, you kahwin pun boleh actually. Boleh, Yeah, this study it's about you yourself. Pada time Tapi kita you you commitment, stress. yeah, the commitment of study is not easy. Very very hard. That's why if I tengok student. So, apa titik kebangkitan Edlin untuk berjaya sampai ke tahap ni? Oh, titik kebangkitan. I think still my dad lah juga. Sebab dia, kalau bukan dia, I tak boleh because I need the blessing. Kalau tak boleh berjaya. Yeah, I always think about my dad tak suka I buat ni. Yeah. So this is titik kebangkitan ni is all about from the blessing. Yeah, for me lah. So but I think one of the best titik kebangkitan tu is from my movie and drama. Movie and drama. My movie Gamatism. Sekarang ni Edlin ada berlakon lagi shooting. I just finish dekat Sabah. Oh, Movie tajuk Giring. Tajuk apa? Giring. Giring ni tajuk. Giring ni adalah culture in Sabah kan, dulu-dulu ancients lah, macam dulu-dulu dia itulah banyak yang orang kata black magic kan. So orang akan pakai macam satu tudung, bukan tudung lah, macam ni hood. macam hood macam tu. So giring tu dia macam lonceng tau. Dia ada lonceng-lonceng macam tu. So dia kena pakai tu baru dia boleh berubat kan orang sakit ke apa ke macam tu. So giring tajuk dia. So very actually That is movie. Bila keluar tu? I think this year. Yeah, but I tak tahu bulan berapa sebab I habis bulan Oktober, November. I shoot dekat pendalaman juga, very tough, rubble semua. Itulah tak ada jalan tar kan dekat Sabah. I mean dekat pendalaman, bukan yang dekat on the pekan tu. So I kena hiking back and forth 30 minit sebab kereta ada yang rosak apa semua. Tapi all as a challenge, very good. Yeah, I suka lah. And then perjalanan hidup Edlin very tough. Ada GBV lifestyle. Yes, ni eksklusif untuk Mami Becca juga. Yeah, because yalah kita pun ada berlakon sama and then kawan dah lama. So bila you call I cakap okay lah, I do for you. Ching. And for GBV for now. Pandai tu. Edlin, okay. Kita ni kan sebagai seorang pelakon, tak pelakon lah. I mean orang industri lah, orang seni dalam industri pula. Yes, orang seni kan. Apa pandangan Edlin mengenai kejayaan lakonan ataupun nyanyian dalam bidang industri ni? Adakah boleh membantu kita untuk dari segi duit semualah, dari segi lifestyle. Okay, apa yang I experience? Okay, at first memanglah I'm so excited because I really want to be in this entertainment industry, to start singing actually. But first I dapat job for heroine is from KRU, iaitu Hotel Mania. So it's the best of the best lah yang I ever had. Okay, sebab I boleh nyanyi dengan berlakon in the same time. But what I see actually, you just need one product. One product is mean you punya movie or drama yang boom. Then you boleh sustain lah. Sustain meaning bukanlah sustain, but we can have someone that calling you, Edlin, boleh tak you datang sini? Sebab drama you very boom di atas kan, like very high. Of course people like, oh, I nak jumpa lah orang ni, you know, I nak panggil lah orang ni. From that particular moment, you can sustain. Tapi, like what I said, it's not easy because in this industry kalau you tak ada drama dah, tak ada movie dah, then orang terus lupa. Tapi we can make alternative way. Okay, Edlin, dalam bidang seni ni, adakah bidang seni ni boleh kita sebagai anak seni menyimpan duit sebenarnya? Boleh actually. Ataupun tak boleh sebenarnya. Walau macam mana pun tetap kena menjadi usahawan juga, menjadi businesswoman juga. Okay, this is two different thing lah. For me, for now, a lot of macam app, macam TikTok, Instagram, social media thing, they can make money. But the lifestyle tu is different. Lifestyle is how they spend their thing. Apa yang dorang nak, handbag ke, dorang nak pergi travel ke, macam I suka travel kan.
I habis duit ke travel because I suka travel. So dorang punya lifestyle tu you kena dia kena faham lah. I mean I tak tahu macam I kena faham apa yang I kena budget untuk this month, next month. And ada yang ada yang tak boleh simpan duit sebab they overspending on unnecessary thing. I think this is based on my opinion. Ada yang because once you on the top, memang of course you pun kena bayar tax, kena it's balance. You have to balance. Tak boleh lah you kaya tapi tak bayar tax kan. It's not balance. So you have to be balanced in everything that you do. So you kena betul-betul make sure that this is my lifestyle. I kena spend this. Apa yang penting dulu kita spend. Yang lain tu extra lah kalau ada extra. So kalau boleh save tu, I think 10 ringgit each day pun boleh save. Boleh. Edlin, okay. You pandai menyanyi, you pandai berlakon, boleh menyanyi, boleh berlakon. You rasa antara penyanyi dan berlakon, which one yang boleh orang kata more to masa hadapan yang lebih cerah? Wow, that's very big actually. Which one? Dua-dua pun boleh masa. You rasa so future. Actually dua-dua pun boleh ya. So macam ni baru-baru ni I just have one show annual dinner for company dekat Langkawi. So acting pun baru habis movie. So I think dua-dua boleh. It's just how do you want it and what do you want? How you want to maintain your career? Ini you kena jawab diri you sendiri. So lain orang lain dia punya perspektif. As my perspective, itu saving tu kena dari lifestyle lah tu lah cakap, dari apa yang dia nak sebenarnya. Kita boleh je spend, kita boleh je keluar makan tapi spend actually just 10 ringgit. Macam tu. Kita boleh je keluar makan tapi spend 100 ringgit. It depends on where you want it to be and how you want it to spend. Tapi one thing for sure in life, as long as you happy, itu saja. Then you spend banyak mana pun, you nak save banyak mana pun, yang penting you happy. Yang penting kita happy. So kita akan because kalau you save pun tak happy macam mana? Happy sentiasa muda. Macam I lah. Tiba macam sama lagi kita lah, macam kita. Tadi 17 mana lagi? Tua setahun. Okay, boleh lah. 18 lah. Okay. Betul ke bidang industri seni ni perlukan kontroversi? Kalau tak ada kontroversi, rasa macam kurang glamour susah kita dapat job. Kurang glamour susah kita dapat bisnes. Kita ni sebagai artis perlu ada kontroversi. As per my perspective, kontroversi ni adalah kerja-kerja daripada media. Of course ini kerja dia, dan of course dia nak cari macam untuk orang baca headline tu. First kerja daripada media, tetapi sebelum kerja media tu bergerak, dia mesti dengar kontroversi. So dia dengar tu pun sebab dia buat kerja. Dia pergi tanya-tanya orang ke, ataupun dia dengar dari rakan-rakan yang ada ke, sedia ada. I tak nak to be specific, but of course this controversy, we are human. Perlu atau tidak? We are human being. Kita sama je semua. Perlu ke tidak tu susah, sangat subjektif. Tapi for me perlu tak perlu lah. Yang perlu kontroversi, macam mana dia dapat duit ni? Dia kerja apa tu? So tapi bukanlah yang tak baik dan juga yang negatif. Ada, tapi kita take as all positif lah, walau macam mana pun. Tapi kalau terlebih-lebih tu kita carilah orang yang buat kita kontroversi yang baik. Kalau pada diri Edlin mungkin akan berlaku satu hari nanti, kita dengar Edlin dah nak kahwin. Ini betul-betul nak kahwin ni. Edlin betul ke cik? Okay. You tahu tak dengan siapa? I pula cakap, I dengar B VIP, betul ke? Taklah 5 VIP. Taklah orang biasa. Very important. Itu Edlin. Amin. Kita amin lah. Itu adalah kontroversi dari sudut pos. I mean it's just subjective. Ada yang okay, ada yang tak okay. Of course siapa lah nak kontroversi yang bad kan? Of course semua nak yang baik-baik. So apa-apa pun, macam mana kita terima tu adalah tepuk dada tanda diri sendiri. Itulah susahlah nak cakap pasal kontroversi ni because very subjective. Edlin, okay, what do you think? Ada pandangan orang mengatakan bidang industri seni sebagai anak seni ni
selalunya terlalu sosial? What do you think? Sosial? Dekat set pun kita sosial. Terlalu banyak orang kita jumpa. Hari-hari orang, kalau talent baru ke, of course. Open, terlalu social. Terlalu itu. No, I don't think so. It depends on you. Macam I cakap tadi, all depends on how you want it to be, how you want to portray yourself. Macam mana you nak bergaul dengan orang, apa semua tu. Itu semua depends on yourself. For me, tak adalah social mana pun. Tapi social yang biasa, of course dekat tempat kerja, shooting place, of course kita social, bergaul. Takkanlah kita diam je. Dia orang kata kita sombong pula. So, tak adalah. Not to open up. It's all depend on you, how you want it to be social. Kena pandai jaga diri sendiri, jaga nama, nama parents, jaga nama suami, jaga nama isteri. Suami? Cik. Isteri yang nama kamu lah. Okay. Okay, Adeline, ada lagi ni banyak soalan disediakan. Aduh, tu orang tu sediakan soalan banyak. Banyak betul ni, bos. Belanja lebih ni. Bagaimanakah atau apakah siap macam tu ni lampau ni langkah Adeline untuk menangkis pandangan orang ramai terhadap persepsi bahawa artis tu terlalu sosial? Macam mana? Kita jangan buat je. Betul. Kita jangan buat. So, macam contoh lah kan. Contoh saja. Sebab kita ni pun manusia biasa. Kita tak lari dari kesilapan. If we buat pun sebab kita kadang-kadang terlalai. Terlalai. Kita kadang-kadang kita pun tak boleh kontrol diri kita ni. Sometimes kita terlebih party. Kadang-kadang party tu kita tak tahu orang sekeliling kita kan, we never can control. Mana-mana kita pergi punya phone sentiasa dari CCTV. Sebab zaman dulu ni semua tak ada. That's why lah orang kita tak ada kontroversi sangat. Orang kata zaman sekarang ni jahat. What do you think? Jahat. Of course lah jahat. Tapi macam I cakap, sejak je dah jangan ada benci. Dan kita tak boleh kontrol. So pandai-pandailah jaga diri di mana-mana. Pandai-pandailah buat apapun. Nak party boleh, cing je. Tapi pandai-pandailah. Senyap-senyap tak boleh party. Senyap macam mana party? Dekat rumah. Itu tak senyap dia. Itu terlebih tak tahu nak buat apa. Tapi apa kita buat, berpada-padalah. Cik, tiba-tiba Melayu pula. Berpada-pada lah. Maksudnya kita kena apa pun kita kena fikir, buat ni nanti macam mana orang tengok. Sebab kita public figure, so kita kena fikir pasal kita punya career dulu. I mean how people react kan. So tapi kalau nak enjoy tu enjoy je lah. Life is short, just be happy. Life is short, just to be happy. Cing. Okay. Adeline, cing tu apa? Cing tu kalau kita tengok IG dia sikit-sikit cing. Sampai sekarang semua panggilan Cing, tak ada nama Adeline. Cing. Cing tu adalah tagline sebenarnya yang dari viral yang pandemik tu. Ada kan seorang pelawak, I tak sure lah apa nak panggil, seseorang budak. Dia buat konten semua lawak-lawak. So dia cing. Dia Sabahan juga. So I pun ingat macam I tengok Stacy pun ada guna cing bila dia masak-masak yang Maggi cukup rasa dia tu. dia pun cing. So I pun macam bestnya cing ni. So I pun start cing. Mula-mula Shine Bright, panjang sangat. Kan dulu Shine Bright dah hilang lah Shine Bright tu. Cing je kita singkatkan. Cing je, apa-apa cing tu kita fill in the blank je. Awesome ke apa boleh. Okay, Adeline, ramai orang cakap Adeline ni seksi cantik. Dia cakap tak ada lah. Seksi betul lah, cantik lah. Dulu tak seksi sangat, sekarang ni semakin kita ada makeup artist tu panggil seksi keras je. I cakap apa lagi ni? So ada lah orang tu selalu tanya tujuan seksi tu bertujuan ke apa? Bapak I lagi beli I baju seksi, B-bag lagi. Itu jawapan. Tak apa, seksi tu hanya kita punya penampilan. Bukan sekarang. Tengok I tak seksi, I sopan. Yang penting hati. Yang penting hati. Dress up tu kita boleh pelbagaikan. Of course I suka wear
macam mana cakap, sesimpel yang boleh. So Sesimpel boleh tak pakai short, apa-apa. tak lah, itu terlebih. I mean, of course kalau on the beach, of course I pakai bikini lah. Takkanlah I pakai, Kebaya. boleh je lain daripada yang lain, tapi berpeluh-peluh lah. Dan dalam beach tak berpeluh. Oh, berpeluh. Ya, sebab you punya material, why we should wear bikini ataupun ada yang material sekarang for muslimah kan, for swimming, because it suit for the weather pula, water tu. Sebab dia sometimes baju ni dia tak boleh serap. Ada yang penyerapan tu kena juga sesuai dengan apa yang kita pergi. Takkanlah masuk air kita pakai ni pula, kebaya pula. Tak boleh. Tapi boleh je kalau movie ke kan, ada je pakai kebaya. It depends on where you go. Of course kalau seksi sikit tu, alah, biarlah. Cing. Fashion lah. Cing lah. Cing lah. Cing lah. Korang ni Adlin ni sebenarnya bukanlah orang kata muda sangat pun kan. Dah tak muda juga tadi. Dah berumur. Janganlah. Dah berumur Tadi juga. cakap muda, tiba-tiba Tapi, berumur lagi. It's okay. It's only a number. Okay? Tak lah, I'm okay. Okay, macam mana cara untuk Cing Ai jaga diri sebenarnya? Apakah aktiviti Adlin daripada pagi sampai ke malam tu? Apa yang Adlin start untuk menjaga penampilan? Dulu untuk memastikan yeah. penampilan you tu sentiasa Cing. Itu sesuatu tak lah. Untuk for me for now, as dah berumur ni kan, rutin ni kita kena most of the time be active lah. Body kita kena aktif sebab metabolism kita makin lama makin rendah. I tak sure yang lain, tapi for me to increase the metabolism kita kena most of the time be active, especially kalau boleh, tak boleh lari ke, walking lah, just walk slowly pun boleh, yang penting walk sebab adrenaline kita ni akan develop. Kita walk 30 minutes kita dah rasa macam panas sikit tau, because the adrenaline dia dah, bila kita panaskan badan tu dia dah start untuk restart the metabolism. So I think it's the best is just to stay active for Adlin sports. Mana-mana lah. Cakap pasal sports, okay, sports apa yang Adlin main sampai sekarang? Sampai sekarang? Well, sampai sekarang I baru start golf. So dulu badminton tak ada sangat lah. I'm mostly on the field punya athlete. So lari, and then loncat peluru, and then lompat jauh, something like this. So on the technical side macam badminton or golf ni, for me it's just for fun, yeah. But for golf, for now I active for golf lah. Beginner lah. So siapa-siapa nak main golf tu, you welcome, tapi jangan ketawa ya. Boleh DM Cing lah. Oh Cing, damn shy. Cing boleh ajak I lah lepas ni main golf. You kan dah pandai. Cing, ada lagi soalan ni tu. Aduh. I dah lapar ni. Dah lapar, sediakan makanan untuk Cing. Dah lapar. Tak adalah. Apakah definasi ni semua duduk office tak tahu. Aduh. Definasi seksi pada Cing. Sexy is a symbolic of well, not yourself. I mean, sexy is very subjective. Tapi it's a symbolic of how you portray. Yeah. Tapi banyak orang cakap dengan I, Cing, you sexy but class. Oh, Cing. Yeah. Okay. Itu yang pendapat orang lah. So for me, I pun tak terlalu seksi lah. Of course, bikini tu lain cerita lah kan. Bikini is on the beach, yeah. But sexy is very subjective. So for me, definition tu, I just like to look nice. Sexy, I don't know. It depends. You boleh pakai macam ni, but still look sexy. Yeah, it depends on how you style yourself. Yeah, look at the people. Yeah, your mindset tu. Siapa punya mindset tu semua seksi. Ni mindset dia. Dia tadi dah pandang Adlin macam ni pun seksi. Tengok tu. Nanti kita buat sumpahan dekat dia. So it depends actually how you make your definition lah. Sebab for me tak seksi pun, tapi for someone else maybe seksi. So I tak sure. I tak boleh nak tetapkan satu definition. Tapi for me, sexy is the sexy the way you want it to be. Yeah.
You feel sexy? Go. Macam tu. Macam I macam ni pun dia kata I seksi. Nah, tu. You feel sexy? So I we feel go. so sexy. Yeah, ching. Adlin, pandangan dia tadi pada Adlin lagi satu kan? Bahaya ni pandangan ni. Dia kata apa tau? Cost. Okay? Oh, cost. Cost hidup. Okay. Mesti tinggi. Maknanya Well, Adlin punya maintenance itulah, orang tak- murah-murah you all. Orang tak tahu struggle I tu. Miss flight, I kena bayar 3,000. Macam mana tu? I dah macam tengok bank account masa tu. Mampus. Ini I nak bayar credit card. Senang cerita kos sara hidup sebagai seorang Of course, it's not easy. Like I said, when you on the top, your expenses pun jadi lebih high, and you will think like, alamak. Macam mana? Anda berani? Kalau mas kahwin tu, tiba-tiba mas kahwin. Mas kahwin. Alah. You Macam should. jodoh orang Melayu je tu. Kami pun ada mas kahwin lah. Ya, ada. For kadazan mas kahwin juga lah. Mas kahwin juga. Yes, of course. Itu adalah general kan, mas kahwin ni. Tak, I nak cakap sekarang ni, it depends on how your lifestyle lah, macam I cakap tu. Of course, the struggle orang tak nampak. Of course, I pun tak nak lah share all the struggles. Orang pun annoying nanti kan. What I want to say is, once you macam I ni, I suka travel memang a bit high lah. Of course, mana negara-negara negeri-negeri you pergi tu, dia semua ada expenses dia tersendiri lah. It all depends on how you budget yourself. Tapi I nak cakap, bukan senang lah kalau miss flight. Sebab I have to think, tak ada flight PKL dah. Alamak, I kena fly to Bangkok, lepas tu Bangkok KL. Oh my God. Just to make sure that I have one event berbayar, so I have to be there on time. Yeah. Nasib baik you travel seorang. Ya, kalau Not 2-3 orang. married yet. Oh, So can you imagine I macam mana kalau tertinggal flight? Sekali fly 14 orang. Sekali fly 14 orang. Tak apa. Babes, Ada alternatif? tidur. Alternative way-nya kita always have to ask. You know at the airline kan, dia ada supervisor. Oh, ini satu tips lagi. So you call the airline. Ada satu kali I miss the flight juga pergi Bangkok. So what I do, I call the Thai Airways. Ini sebenarnya tak boleh cakap, tapi cakap je lah. I call the Thai Airways. I said, actually dia 2 hours. Dia tak boleh beli on the call. 4 hours actually. You kena call. Tapi I ada 2 hours lagi. So I call, I cakap, I memang kena fly juga. So I cakap dengan dia, how you can help me? We only have business class. Oh matilah, business class mahal lah kan. 1,000 lebih 2,000 lah kan, contoh macam tu. So dia kata, you nak tak? Then dia call, dia check balik supervisor dia kata, oh cannot, it's 4 hours. Dia kata, 4 hours? Saya cakap, bukan you cakap tadi boleh ke? Tapi kami check dah 4 hours. Tapi you kena pandai pelakon kan. Tiba. No, cakap I kena naik ni, ada kerja. I selalu naik Thai Airways. You boleh check I punya cakap, you boleh check I punya record. Sometimes and your service is very good, blah 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 blah. You can do it. I cakap, yeah, you can do it. So dia kata, okay, let me check. Dia kata, so tak puas hati, I pergi lagi counter tak boleh jual tiket. Last I dapat tiket tu. You know how? 10 kali call. Rasa dia 10 kali. Tapi yang lain tu tak boleh reveal lah. Sebab nanti di belakang. sebab ini you have to find alternative, like I told you. My father cannot give me that way. I find my teacher. Macam tu. I always find alternative way to make it happen. So macam berbelanja juga. Kalau tak ada duit tu, I cari alternatif juga. You nak review tak? You nak ni tak? Macam tu. Kita jangan malu, because kita buat kerja yang elok dan kita win-win situation. I tolong you, you tolong I. Why not? Tapi jangan ingat I kaya. Tak. Adlin. Okay, ada orang cakap kalau bidang industri seni ni, anak seni susah, tapi kereta beli rumah betul. Of course susah. Yes. Itu I very you know, because my brother is a banker. My sister pun banker juga. Tapi my sister dah tak banker dan my brother masih bank simpanan nasional. So memang government bank. Dia bagi tahu memang susah if you don't have a fixed income. But like I said to you, alternative way, always have a solution. Trust me, in this world you always have a solution. Okay? Yeah. So I've been called. Solution kecilkan jerawat I ni. Ada. Kita pergi dekat doktor kawan I.
Jika doktor. I dah bagi tahu you yang doktor tu kawan I. Doktor sekejap Doktor yang mana? Tengok dalam nantilah. mesti je tau. I nak tanya tu berjerawat. Struggle dia macam mana pula? Struggle sakit ke? Hari-hari kena tap-tap mas. Boleh letak buku 5 dulu. Boleh. Dia tak mahal. Alternative way. I dah cakapkan tadi. So macam I cakap tadi, apa dia cakap? Terlalu banyak dah. I dah lupa. So alternative way macam untuk beli kereta rumah ni, kita ada agensi yang boleh tolong kita buat dokumen, untuk lawarkan dokumen, tetapi bukan fake, tetapi untuk tolong manage your financial until you get what you get. Kalau you tak dapat Mercedes Benz, it's okay. Go to another one, maybe lower one. Yang penting you ada kereta. Zaman sekarang ni, betul, jangan pilih brand. Betul. Kalau tak ada kereta, kita naik Grab. Tapi of course, once you have a good brand, is quality maintain kereta rosak long apa dia term. boleh call Abang Raja ni, dari risau Abang Raja boleh tolong. Free ya? Free. Okay, good. Itu yang I dia memang suka buat dia kata kerja tak nak. Dia memang suka buat kerja-kerja amal. Okay, last question lah. Last question lah, betul. Okay, Berapa dah ni? ada 2 question. Okay. Adakah Adeline menyesal menjadi selebriti? Tak menyesal. Macam I cakap, I memang nak sangat masuk ke industri ni, and I tak menyesal. Well, adalah sedetik tu rasa macam menyesal, tapi tak boleh. Macam I cakap tu, we have to be positive. This is what God already planned for you. Yeah. Even you tak nak pun, dia masuk juga sana. You know why? Because this is your destiny already. Yeah. So you have to embrace what you have for now. Even tak ada job pun, macam I cakap, you have to find alternative way to make it right, to make it happen for you, and to survive. This is the word, to survive in this globalization world, in this trendy world, in this competitor world. I tak tahu nak cakap apa lagi, tapi whatever it is, you need to survive and make it happen for yourself, because nobody else will do but yourself. Only you. Yeah. Only you. Last question from him. From him. Apakah? Kenapa not from you? Apakah? Not from me. Okay. From him. Okay. Apakah ciri-ciri lelaki idaman Adeline? Kena flip hair ni, kena flip. Dia buat macam ni. Kena flip hair tu. Sebenarnya ciri-ciri dia simple je. Hari ikut ciri-ciri. Yang penting lelaki boleh manjakan I. Itu je I perlu. Sebab yang penting dia kata boleh manjakan. Manja tu dari segi apa? Dari segi yang tu ke, yang ni ke? apa tu? Yang ni asli. I'm very manja person. Actually money is number, I don't know number what lah. Tapi manja is, dia selalu macam manja lah. It's like tanya I mana, and then manja dekat rumah. I just like to be manja. Miau macam tu. Macam tu. Money is very, kita dua-dua boleh cari the money, you know, itself. So tak nak manja dari segi money juga? Of course not. Siapa tak nak? Cik. Ya. Memang seronok borak dengan sahabat. Siapa tak nak kan? Duit of course everyone wants in the world. Siapa tak nak? Tapi like I said, to make someone happy is all about what you want in life. So I want the pampering manja one. Macam ni. Tapi tak adalah berkepit 24 jam, itu terlebih lah kan. Tapi manja dari segi you know your responsibility that I'm your wife. Thank you Dali. Thank you so much GVV. Thank you Mami Datin. Mami Becca. Datin Becca. Thank you Dali. Thank you for coming to our thank you for having me, and I hope apa-apa yang I tadi nyanyi tersalah tu pun sedapkan. Yang penting suara lah. Sebab I tiba-tiba kena suruh nyanyi ni, I dah lupa. Terakhir. Ada lagi terakhir. Okay, boleh tak sebut sikit hashtag kita? Apa? Hashtag kita, lu lambat, lu tinggal. Wow. Okay, lu lambat, lu tinggal. Sama-sama kita buat, boleh? Okay. 1, 2, 3. Lu lambat, lu tinggal. Bye. Assalamualaikum. Lots of love. Ching 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 ching.
malu tertinggal.